Dan orang yang mengata haram talqin itu tidak ada dalilnya haram. Tak ada. Minta dalil haram. Mana? Nabi larang. Ada perkataan jangan buat talqin. Jangan buat talqin. Mana? Dalil haram tu. Quran dan hadis yang melarangnya talqin. Mana? Adakah Quran yang larang talqin? Adakah hadis yang larang talqin? Dan jikalau ghayah pada kata tak ada tu sampai tahap mana? Dan jikalau hadis dhaif sekalipun, walaupun hadis dhaif, buat mai hadis dhaif kalau tak ada hadis sahih, buat mai hadis dhaif yang larang talqin. Kita tak minta hak sahih. Jangan reka sudahlah, hak tu maudhu' lah. Reka tak cilah lah. Kita masuk masalah talqin. Ini talqin dalam mazhab Syafi'i. Kita boleh tengoklah apa hukum dia. Jadi talqin ni berlaku krisis sikitlah. Kalau belah kita ni dia jadi masalah sikit. Ada setengah puak tu geng-geng hak katuk surau tu lah. Mereka ni tak berapa nak setuju dengan talqin. Mereka jadi masalah sikit. Tak tahulah apa sebab yang mereka tak setuju. Cuma lah ni mereka ada tazkirah. Tazkirah. Jadi tak apalah, kita tazkirah kita boleh terima, tak ada masalah apa. Kita pun tak larang apa. Dan kita tak kata haram apa. Buatlah nak buat. Cuma bila kita buat talqin tu janganlah duk kelupang. Hak tu je. Sebab kita kena fahamlah negeri kita ni negeri yang berlapang dada. Jadi kita boleh terima. Bila boleh terima, ada saja dalam mazhab Syafi'i sunat talqin. Sunat talqin. Sekali kita tengok dalil dia. Jadi perbincangan talqin dalam kitab ni boleh kata panjang jugalah. Sebab itulah, sebab orang duk tanya dalil apa semua tu yang jadi panjang tu. Kalau orang dulu abang atas sunat talqin, betul dia tanya macam mana nak talqin, ajak cara talqin, dia talqin. Allah dak. Bila kata sunat talqin dia minta dalil pula. Lepas tu bila tak ada dalil, bid'ah selalu. Jadi sebab tu perbincangan talqin ni dia agak jadi panjang sikit lah. Jadi tengok dia kata dan sunat. Ni dalam mazhab kita Syafi'i dia kata dan sunat ditalqin mayat. Sunat hukum dia. Sunat ditalqin, apa ditalqin? Diajar mayat. Sunat kita ajak mayat. Mayat tu mayat mana? Yang Islam. Bila kait dengan Islam nak buat keluar kata kafir. Kafir tak sunat lah. Dia duk pitalkin mayat kafir pula. Apa? Macam mana kita duk talqin tu? Ingatlah janji. Ingatlah janji kamu. Lingkuang buh lingkuang pula pening Jadi dia kata apa? Sunat ditalqin mayat yang Islam. Lepas tu dia kata yang baligh. Yang baligh, bila sebut kata baligh, dia nak bawa keluar kanak-kanak. Kanak-kanak ni dia tak baligh lagi lah. Bila kata kanak-kanak tak baligh lagi. Budak baru 7 tahun, baru 8 tahun dah meninggal. Hak tu sunat dak talqin, maka untuk kanak-kanak tak disunatkan. Tak disunatkan. Jadi tak apalah kalau kita nak talqin juga. Kita talqin apa? Macam tazkirah, tazkirah macam geng-geng tu buatlah. Tu talqin. Tazkirah untuk orang hidup. Tengok ni, budak yang tak ada dosa, budak yang bersih, tak ada maksiat pun Tuhan ambil nyawa dia. Kita hak banyak dosa ni lagi-lagilah.
Nah, Tuhan cabut nyawa tu. Jadi kita tazkirah kat orang hidup. Jadi dia kata apa? Itu dia kata yang baligh. Bila tu ditalqin tu selepas sempurna kambus kuburnya mayat. Lepas dah sempurna, dah selesai kambus kubur tu, nah maka ketika tu sunat kita duduk talqin. Nah, sunat kita ulang sampai 3 kali talqin. Sunat. Nah, mula bagi tu imam lu baca. Lagi panggil Tok Bilal pula. Lepas tu panggil Tok Siak pula. Nah, 3 kali. Sunat buat tu. Tapi tempat kita buat sekali lah. Tak apalah. Kita campur dengan tahlil pun cukup. Bila talqin, lepas talqin tahlil pula. Pun tak ada masalah apalah. Lagi dia kata lagi, adapun mayat yang uzur. Mayat yang uzur bawa tanam di darat. Kita tak boleh nak bawa tanam dia dekat darat. Misal macam mana? Seperti yang ni mayat yang mati pada kapal laut. Nah, dia mati dalam kapal Star Cruise Penang. Jadi dia ambil package apa tahu nak pergi Singapura, tetap mati tengah jalan. Baru naik ke sana. Nak pergi darat pula jauh lagi. Ni nak buat macam mana? Nak kena talqin tak? Itu kita mengaji dah. Nah, kalau lambat boleh busuk mayat tu. Nah, kita kapan-kapan nak ikat kat kayu ke, lepas tu lempak dalam laut. Lepas tu masalah talqin pula. Macam mana pula? Nak talqin ni nak baca tak? Sunat tak? Jadi dia kata apa? Maka kata setengah ulama, sebahagian ulama, sunat talqinnya mayat yang uzur tu. Sunat talqin tu bila? Sebelum dicampur akan mayat tu ke dalam laut. Sebelum campur dalam laut tu sunat talqin dulu. Lepas tu baru buang dia dalam laut. Boleh faham lah. Lepas tu mana tahu kerja kapal ke, nak pergi sampai London mana hala tu. Nak jumpa London jauh lagi, duduk tengah-tengah laut tu. Jadi hak ni nak buat macam mana ni? Mati dah ni. Boleh buat cara ni. Kita kapan-kapan bubuh dia kat kayu apa, semayang apa semua dulu. Lepas tu mandi apa, lepas tu mayang, mandi kapan, semayang. Lepas tu bubuh kat kayu tu, ikat sikit, talqin dulu. Talqin dulu. Lepas talqin tu barulah kita tahu dia dalam laut. Buat macam tu lah. Nampak macam mana? Lagi dia kata lagi, dan kata setengah ulama ni ditalqin akan mayat tu, mayat yang uzur tu. Ditalqin tu kemudian ni selepas daripada dicampur akan mayat tu, dicampur ke dalam laut. Jadi sebahagian ulama kata tahu dulu masuk dalam laut baru talqin. Dia tak syarat berhentilah kapal tu. Tahu tu baru kita talqin. Jadi bolehlah kalau kita nak amal hak awal pun boleh, hak kedua pun boleh. Ambil masalah ni dalam kitab mana? Intaha Bughyatul Mustarsyidin. Ni kitab ulama Hadramaut Yaman. Fatwa depa lah. Kitab Bughyatul Mustarsyidin, dia kitab Arab. Jadi tengok lagi dia kata, tengok madalih. Sebab Allah ni dia minta dalih. Lepas tu dia kata pula kita tak ada dalih. Dia sebut kita ni tak ada dalih. Jadi dia kata apa? Bermula dalil sunat talqin mayat. Dalil sunat talqin mayat tu, kemudian daripada ditanam akan mayat itu firman Allah Ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tu ayat Quran surah Az-Zariyat
ayat 55. Balik bukalah, tengok dalam Quran. Nah, surah Az-Zariyat ayat 55. Artinya hendaklah kamu beri ingat akan orang. Beri ingat ni maksudnya beri peringatan. Peringat. Bahasa kita tolong peringat tak? Hendak nak hang kena tolong peringat. Nah, macam itulah. Tolong peringat akan orang. Maka bahawasanya memberi ingat itu, memberi peringatan itu jadi manfaat, jadi guna akan orang yang beriman. Nah, dia jadi guna untuk orang yang beriman. Jadi ayat Quran ni umum. Ingat akan orang, dia tak sebut orang yang hidup saja, tak. Nah, wa dzakir, hendak memberi peringatan oleh kamu. Nah, dia tak kait memberi peringatan oleh kamu ni, memberi peringatan tu memberi peringatan orang yang hidup kah ataupun orang yang mati. Tak ada kait pun. Jadi dia ada orang panggil hazaf maf'ulun bih. Dia buang maf'ulun bih. Nah, bagi peringatan siapa? Orang hidup kah orang mati? Jadi bila hazaf maf'ulun bih, kaedah kita dia bagi faedah umum. Umumlah, tak kira hidup mati ya. Asal ada iman sudahlah. Nah, kot tu. Macamlah kalau kita kata apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, Rabbana taqabbal minna. Tuhan kami, nah, taqabbal, hendak terima oleh kamu, minna, daripada kami. Terima apa? Tak abang. Nah, bila kita tak abang terima apa, dia jadi makna umum, terima semua. Bukan kata doa ni saja, semayang tadi. Patut ibadah kami hak lain, tolong terima semua. Tu buang tu. Yang kita pula pi tambah pula. Rabbana taqabbal minna du'aana. Nah, takat doa tu jelah. Dia kata Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Tak payah tambah lah. Nah, sebab siapa tak payah tambah tu? Sebab bukan nak suruh terima doa ni saja, nak terima hak lain sekali. Apa yang kita buat semua minta tolong terima lah. Macam tu. Umum tu bila buang maf'ulun bih. Ni dia kena nahu lah. Nah, dia akan bagi faedah umum. Nah, ni bagi peringatan. Bagi peringatan ni akan siapa? Dia tak abang orang hidup kan, tak abang orang mati, umum lah. Boleh faham lah? Kau tu. Dia bukan tak ada dalil. Wahabi tu tak faham dalil. Nah, kau tu. Tak erti dalil. Jadi dia kata apa? Jadi dia kata maka ayat ini ni semata-mata dituju suruh beri ingat itu kepada orang yang beriman. Bagi ingat tu ke orang beriman lah. Nah, sebab dia kaitlah tu, dia akan bagi manfaat kepada orang yang beriman. Jadi bila beriman ni tak kira mati ke hidup ke. Asal ada iman sudahlah. Boleh faham lah? Kot tu. Lepas tu dia kata tiada beza antara yang hidup dan yang mati dalam kubur itu. Nah, tak ada beza yang hidup dan yang mati dalam kubur itu terlebih dengar. Jadi dia kata tiada beza antara yang hidup yang tu dan yang mati, bermula yang mati dalam kubur itu, khabar dia terlebih dengarnya daripada orang yang hidup. Orang hak mati dalam kubur tu lagi dengar daripada orang hidup. Nah, sebab apa kata macam tu? Kerana ilat terlebih dengar tu. Kerana ada hadis yang sahih yang mengatakan orang yang mati dalam kubur itu terlebih dengarnya. Sebab ada hadis yang sahih. Tapak kaki balik pun dapat dengar. Kan? Kita maklum. Jadi ada hadis yang kata orang mati pun dengar. Apa masalah kita nak bagi peringatan? Lagi pula adalah hadis lain. Tapi hadis lain tu di antara dia hadis yang panjang lah. Hak Nabi sendiri cakap
Tapi hadis tu dhaif sagi kita tengok sagi. Nah, dia ada hadis dhaif yang Nabi buat talqin. Nah, Nabi talqin mayat tu. Nah, selepas dah simpan dah Nabi talqin sampai Sayyidina Umar ni tanyalah. Depa ni dengar ke? Nah, tu. Ada hadis tu. Lepas tu kata pula, tu hadis dhaif. Lah, hadis dhaif boleh ambil untuk fadilat. Tak apalah. Jadi ada hadis sahih yang menyebutkan orang yang mati dalam kubur itu terlebih dengar daripada orang yang hidup. Hingga suara soal mungkar nakir ia orang mati itu dengar. Kita orang hidup dengar tak suara mungkar nakir? Mana dengar? Kalau dengar pasang kencing tentu dah. Tak ada balik rumah. Okay, habis gitu lah. Tapi kita tak dengar. Tak dengar. Orang mati lah dengar suara mungkar dan nakir. Anjing pun dengar. Kita tak dengar. Kita tak dengar. Sayyidina Ali dia ada ni karamah dia lah. Dia dengar lepas kebumikan Sayyidina Umar tu. Dia patah balik nak dengar Sayyidina Umar cakap apa dengan malaikat. Dia boleh dengar. Dia boleh dengar. Tu dahsyat Sayyidina Ali. Karamah dia lah, Tuhan bagi. Mungkin dia minta Tuhan buka hijab tu bagi dengar. Apa Sayyidina Umar nak minta. Boleh tak Tuhan buat gitu? Awak tak boleh jangan duk pelik lah. Sebab anjing boleh dengar. Takkan anjing dengan Sayyidina Ali tu hebat anjing lagi kot. Tu. Jadi dia dengar Sayyidina Umar ni nak cakap apa. Elok malaikat mai. Sayyidina Umar kata, awak mai muka aku ni. Kena mai muka elok-elok sikit dekat orang Islam ni, dekat umat Nabi ni. Mai muka elok-elok sikit. Dia marah pula malaikat. Dia marah malaikat pula. Tu Sayyidina Umar. Tak ada tanya apa lagi. Bagi dalam tak ada marah terus. Nak marah. Sampai Sayyidina Ali kata hebat Sayyidina Abu Bakar ni, Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar ni hebat dia ni sampai dalam kubur pun fikir dekat umat. Sampai tahap tu lah. Kita tak ada fikir kita kan Sayyidina Umar. Tak ada nampak malaikat mai ketak. Tak fikir. Jangan buat main dengan malaikat mungkar dan nakir. Kalau dia tanya tu azab dah. Kalau dia tak tanya bagus ya. Dia mai assalamualaikum, senyum balik itu hak tu clear. Tapi kalau mai dia tanya man rabbuka pi terus ya. Hak tu azab dah kalau dia tanya tu. Dia bukan dia lain orang, lain cara. Dia tak sama. Ada ulama tauhid tu dia kata dia mengajak tauhid sampai ketua. Dia kata kalau aku mati malaikat mai tanya man rabbuka ni, aku nak kata aku mengajak tauhid. Bagi orang kenal orang ni sampai ketua ni duk mengajak tauhid, duk tanya lagi siapa Tuhan kamu. Kita tak boleh cakap kemah gitulah. Bakurah pun malam ni tak baca. Jadi dia kata mungkar dan nakir ia dengar. Dan apa-apa orang bercakap di atas kuburnya, ia orang yang mati tu dengar. Orang yang bercakap atas kubur pun dia dengar. Maka orang yang hidup tiada dengar barang yang dalam kuburnya. Kubur bagi orang mati itu tak dengar. Orang hidup kita dengar tak? Sebut apa dalam kubur, tak dengar apa. Tak dengar. Lepas tu dia kata apa? Bermula dalilnya orang yang mati dalam kubur itu terlebih dengarnya daripada orang yang hidup. Iaitu hadis yang sahih, iaitu Nabi SAW menyeru ia Nabi akan kafir-kafir Quraisy yang kena bunuh pada perang Badar. Selepas dicampak ke dalam telaga dan kambusnya. Jadi orang kafir-kafir Quraisy ni depa dah terbunuh dah, depa nak kawat telaga kambus yang lentu. Lepas tu Nabi seru. Sabda Nabi SAW,
hei fulan yang anak fulan, hingga sabdanya, maka tiadakah kamu dapat barang yang telah menjanji akan kamu oleh Tuhan kamu. Nah, jadi kamu tak dapatkah apa yang Tuhan janji kat kamu tu sebenar? Maka Sayyidina Umar bertanya Nabi, adakah orang yang mati itu boleh dengar? Orang mati itu boleh dengar tak? Maka Nabi bersabda kepada Sayyidina Umar, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Nah, ma antum bi asma'a, tu baca asma'a tu isim tafdhil, dia sirah muntahal jumu', dia tak terima tanwin. Dia tak boleh baca asma'i. Asma'a bi asma'a lima aqulu minhum. Artinya tiada kamu itu terlebih mendengar daripada mereka itu bagi barang ni apa-apa yang aku berkata. Nah, kamu ni tak lebih dengar. Depa ni dengar lagi. Nah, depa dengar lagi. Nah, jadi hadis ni dia kata rawahul Bukhari, meriwayatkan dia oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari. Dan lagi hadis mayat dalam kubur itu dengar apa-apa suara barang yang di atasnya, di atas kubur tu. Nah, di sisi kuburnya itu, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qara'a ni'alihim atahu malakani. Al-hadisa. Nah, dia baca al-hadisa, maf'ul bagi fi'il amar yang mahzuf. Al-hadisa ni tammimil hadis, hendak sempurna olehmu akan ini hadis. Jadi dia panjanglah hadis ni. Siapa riwayat? Rawahul Bukhari, meriwayat akan dia hadzal hadis oleh Imam Bukhari. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula hamba Allah itu apabila dihantar akan hamba Allah tu ke dalam kuburnya dan berpaling ni maksudnya beredar dan berjalan oleh sahabat-sahabatnya. Depa pun patah dah nak balik dah simpan kambuh semua dah, selesai semua dah, nak balik dah. Hingga bahawasanya dengar ia mayat itu akan suara pijak kasut-kasut sahabatnya berjalan pulang. Nah, dengar bunyi kasut, suara kasut ni, bunyi kasut tu. Bunyi kasut kawan dia balik tu, dia boleh dengar. Tu nak kata tak dengar lagi. Orang mati boleh dengar. Nah, jadi sahabatnya berjalan pulang. Datanglah dia akan mayat tu oleh dua malaikat. Dua malaikat sebenarnya badal munkar nakir ataupun tafsir. Ila akhirih, meriwayat ini hadis oleh Al-Bukhari. Intaha, dia ambil dalam kitab I'anah muka surat 140. Nah, dia ada lagi di antara hadis Nabi, hadis yang sahih. Nah, hadis yang sahih, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, hendak talqin oleh kamu. Nah, mautakum, orang mati daripada kalangan kamu. Talqin apa? La ilaha illallah. Talqin ajak, kena ajak orang mati itu la ilaha illallah. Tu hadis sahih. Siapa yang riwayat? Yang riwayat dia Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Imam An-Nasai, Ibnu Majah. Nah, jadi banyak orang yang riwayat, sehingga kan Imam Jalaluddin As-Sayuti sebut di dalam kitab dia Al-Jami'us Shaghir, dia kata apa? Hadis ni hadis yang mutawatir. Nah, mutawatir. Ramai sangat riwayat. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Kalaulah kita kata, nah, ni tengok Syekh Qadir dia kata apa? Syekh Qadir kata, kalaulah orang kata ajak oleh kamu ataupun talqin oleh kamu akan orang yang nak mati. Kalau kita kata nak mati ataupun hampir mati ataupun dekat-dekat nak mati, ajak orang dekat-dekat nak mati ni,
akan la ilaha illallah. Mana dalil dia? Kena minta dalil pula. Mana dia? Nabi kata mautakum. Mautakum ni mati dah. Bukan dekat mati. Kalau kita nak pakai kata dekat mati, hak tu majas. Tapi bila kita kata ajar oleh kamu akan orang mati, hak tu hakiki, makna hakikat daripada hadis. Kalau kita nak pakai majas, mana dalil dia? Mana dalil dia Nabi suruh ajar orang dekat mati? Tu kan ada jelas tu. Kalau pakai makna hakiki, maksud dia orang tu dah mati dah, kita ajak la ilaha illallah. Tu pakai makna hakikat. Kan puak ni depa kan boleh terima majas apa majas pula dah. Kan depa ni zahir. Kalau zahir laqinu mautakum tu orang yang dah mati. Tu zahir. Tu hakikat. Kita tak tolak ajak orang dekat nak mati apa sunat ajak la ilaha illallah tu, kita tak tolak. Tapi bila kita nak bahas dalil, hampa kata tak ada dalil, talqin ni tak ada dalil. Tu macam mana dengan hadis tu? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Cuba pakai zahir tengok. Maksudnya ajak orang mati dah. Ajak orang yang dah mati. Jadi sebab bila sebut kata mautakum ni, apa mautakum? Mautakum orang yang dah bercerai roh daripada badan dia. Tu maut, mati. Dah mufaraqah dah, roh dia memang keluar daripada badan dah, baru boleh panggil maut. Tidak, tak boleh panggil maut lagi. Kalau duk hidup lagi, pasal apa panggil maut pula? Ajak orang hidup lah. Nabi kata ajak orang mati. Ajak orang mati. Tu kalau pakai zahir betul. Tu makna hakikat. Adapun hak kita duk kata sunat juga ajak tu, kalau kita pakai makna majas, kita pun tak tolak benda tu. Tapi dah depa nak dalil sangat. Inilah kita kena bahas dalil lah. Bahas betul dalil tu. Kot tu. Tu hadis yang sahih. Lepas tu sampai Imam Suyuti kata mutawatir pula. Banyak orang riwayat hadis tu. Lagi dia kata lagi, adapun masuk muka surat 290. Panjang juga ni bab talqin sampai 291 tu. Adapun orang yang berkata haram talqin itu semata-mata jahat. Jahat puak ni. Kan ada apa haram bid'ah gitu ya. Nabi tak buat macam hang hidup zaman Nabi tu. Tanya balik Nabi tutup surau kan? Mau dia tahu lah. Tak ada pasal. Tadi ada orang hantar apa tu? Itulah ustaz mereka yang famous tu lah. Dia duk pujilah masjid ni dah buka, boleh rapat sah pula. Tapi dia duk rasa pelik. Pasal apa orang duk zikir surau-surau lagi? La ilaha illallah. Orang kalau nak tak makan ikan, kita nak paksa dia makan ikan. Dia nak makan ayam, dia tak mau makan ikan. Nak paksa dia? Tak boleh paksa lah. Biar dia makan ayam. Nakkah haram ayam tu? Tak haram pun, benda tak haram, biarlah. Macam tu lah orang tak pergi masjid, orang nak main surau. Awak haram kan main surau ni? Biarlah orang nak main surau. Lepas tu dia buat kait pula. Nak duk zikir surau. Biar pergilah orang nak main surau. Apa masalah, bukan minta duit hang pun buat surau. Tu hak orang. Hak orang. Lepas tu surau ni duit orang ramai. Kalau tutup tak ada faedah, geng-geng hak mati bagi duit tu. Depa pun nak pahala orang semayang dalam surau ni juga, depa bagi duit. Tutup pula habis ya. Lepas tu yang seterusnya kita ni duk sembang adil sangat. Patut kena adil lah ni, adil. Tang ni adil. Tak nampak pun keadilan tu. Kena tahu tu lah. Banyak lagi lah. Dia jadi masalah sungguh kalau orang duk kata buka surau. Happy lah. Surau orang buat elok lah. Orang nak buka. Orang minta buka. Memang orang duk zikir lah. Memang orang duk bunyi lah. Hang nak pergi masjid, pergilah masjid. Kita orang larang apa. Tapi ada orang yang
jiwa dia ni dengan surau dia kena dengan jiwa dia. Nah, kat sini ada zikir, kat sini ada ajak baca Quran. Nah, kat sini dia ada lagi lah hak lain-lain sikit, ada kunut sikit. Nah, jadi masalah lah. Lepas tu kita kena ingat negeri kita ni jenis berlapang dada. Jadi tak ada masalah. Bagi mana duduk dalam apa pendapat ulama fiqh, jangan cakap banyaklah. Terimalah lapang dada. Nah, tu. Jangan cakap saja lapang dada, tang buat sempit nak mampu. Nah. Kadang cakap je. Allah duk tahu bagusnya, boleh lapang dada, amal duk boleh tengok. Nah. Dia pun sekat lah. Dia kena marah lah. Tak apalah, macam tu lah. Tak mana ni talqin lah. Nanti semata-mata jahat je macam tu lah. Tutup surah tu semata-mata tu je jahat. Tak ada alasan. Awak alasan apa? Alasan Covid tak munasabah. Alasan Covid masjid kena tutup juga. Nah, bila orang ramai pergi masjid lagi apa orang kata apa nak jatuh ke dalam jangkitan Covid tu lagi dekat. Sebab ramai sangat pakat pergi masjid, surau tak buka. Tapi bila buka surau pecah. Nak pecah kat surau ada orang sikit, masjid ada orang sikit. Kalau nak kena Covid game masjid tak ramai sangat lah. Game surau tak kena Covid, alhamdulillah lah. Macam tu lah. Jadi dia tak teruk sangat kan. Kita kena buka bagi lapang sikit orang tu. Macam tu. Tu kena berjalan dengan otak. Jadi dia kata apa? Kerana tengok dia kata siapa yang jadi gitu tu? Hak jahat tu. Siapa yang kata semata-mata jahat ni? Puak-puak hak duk haram talqin ni kerana jadi berpecah belah manusia. Mai depa ni pecah belah tu. Lah, pecah belah. Tengoklah geng-geng depa. Masuk tempat kita dekat tu. Dekat Selangor. Orang duk buat cantik dah, ada selawat tengah-tengah tarawih, lepas tu adalah itulah doa-doa. Dia masuk dia pi terus. Nah, biasa berlaku benda ni. Padahal apa masalah kalau rai arus perdana panggil. Rai lah setempat tu. Macam tu. Jadi dia tak boleh. Dia kira nak pecah belah juga kan ni. Jadi kita tak ada masalah apalah kalau orang tak mau buat talqin punya masalah. Kalau hang nak buat jangan marah. Macam tu. Ada juga saja orang yang tak mau buat talqin. Itu biasa juga sekali itu ada pak nakan belah orang perempuan meninggal. Anak dia mahbat angkat saya. Tak pergi tolong buat talqin apa semua. Mai tu imam tu. Tak boleh. Terus dia tazkirah. Orang tak suruh buat ucap apa pun. Tazkirah terus. Perang. Duk tazkirah. Dia tak berlapang dada langsung. Sempit gila apa ni. Jadi dia kata apa? Jadi pecah belah manusia bunyi aja. Kerana sudah masa beratus-ratus tahun ke semua orang faham sunat baca talqin dah. Ratus-ratus tahun dah. Imam Syafi'i zaman mana tu semua kata sunat baca talqin. Ulama dalam mazhab Syafi'i kata sunat baca talqin. Nama depa jadi masalah. Maka baru sahaja ada dengar orang yang mengatakan haram talqin. Maka setengah manusia yang bodoh-bodoh ikutnya. Ikut orang yang mengata tu lah. Ada juga sihat. Itulah bodoh-bodoh. Tak mau nak mengaji. Pencin baru kalut nak cari ilmu. Lepas tu pi mengaji nampak hak ni senang. Hak ni tak ada nak buat. Kalau jadi imam pun doa tak ada baca dah. Wirid pun tak ada nak hafal dah. Lepas tu kunut pun tak payah dah. Lepas tu kalau mati pun tanam-tanam tu tak payah nak talqin dah. Senang banyak. Tahlil pun tak ada dah nak hafal. Banyak benda tak ada hafal. Senang banyak agama Islam ni baru agama Islam. Islam itu mudah. Dia kira gitulah. Dia ukur dengan ni lah, dengan akal dia. Islam tu mudah.
Hak ni baru betul-betul Islam ni sebab mudah. Nah, abang apa nak mudah lagi pergi tengok Syiah lagi mudah. Nah, nikah mut'ah boleh. Tu mudah. Mudah banyak. Dan setengah manusia yang cerdik, yang ada ilmu, tiada mahu turutnya orang yang mengatakan haram. Maka jadilah berpecah belah dan berseteru. Jadi bermusuh habis. Nah, orang awam ni pakat berkelahi. Nah, dan orang yang mengata haram talqin itu tidak ada dalilnya haram. Tak ada. Minta dalil haram. Mana? Nabi larang. Ada perkataan jangan buat talqin. Nah, jangan buat talqin. Mana dalil haram tu? Quran dan hadis yang melarangnya talqin. Mana? Adakah Quran yang larang talqin? Adakah hadis yang larang talqin? Nah, dan jikalau ghayah pada kata tak ada tu sampai tahap mana? Dan jikalau hadis dhaif sekalipun, walaupun hadis dhaif, buat mai hadis dhaif lah. Kalau tak ada hadis sahih, buat mai hadis dhaif yang larang talqin. Nah, kita tak minta hak sahih lah. Jangan reka sudahlah, hak tu maudhu' lah. Reka tak cilah lah. Gitu buat reka pula. Nah, laqana yulaqinu. Nah, dia buat pula la yulaqin. Nah, la yulaqin, jangan bertalqin oleh kamu. La tulaqin, jangan bertalqin oleh kamu. Nah, hari duk reka gitu pula, tu tak jadilah. Minta hadis dhaif saja yang kata talqin tu haram ataupun dilarang talqin. Jadi tak ada hadis sahih dhaif, tak ada. Tiada yang melarangnya talqin, tak ada. Bersalahan baca talqin, lainlah baca talqin. Ada hadis yang menyuruh walaupun hadis itu dhaif. Ada hadis suruh walaupun hadis itu dhaif, ada. Nah, ada dalam satu hadis. Nah, hadis ni panjang. Nah, hadis ni dalam kitab Al-Imam As-Sayuti. Nah, panjang hadis ni. Hadis ni, tapi hadis ni dhaif lah. Yang mana dia cerita bila mati seorang daripada saudara kamu, nah, maka menyamakan kamu atasnya akan tanah. Nah, lepas tu maka hendaklah berdiri seorang kamu atas kepala kubur. Kemudian hendaklah berkata ia, hei si anu, anak si anu. Maka bahawasanya mendengar ia dan tiada menjawab ia. Dia dengar. Tu ada hadis dhaif. Panjang sikitlah hadis tu. Nah, kenapa dalam hadis itu kata berdiri dekat kepala kubur. Lepas tu berdiri itu bukan syarat. Ulama bahas pula berdiri itu bukan syarat. Maksud dia boleh tak nak duduk? Boleh, tak ada masalah. Kalau nak berdiri, kalau nak duduk. Nah, kalau ada tikar, duduklah. Kalau tak ada tikar, nah, tanah, diri, tak ada masalah apa. Nah, jadi, nah, ada hadis talqin ni ada. Nah, hak Nabi suruh cakap kepada si mati itu, wahai si anu, maka bahawasanya lepas tu dia kata bahawasanya mayat itu berkata ia, tunjuk olehmu akan kami, mudah-mudahan memberi rahmat akan daku oleh Allah Ta'ala. Mayat tu dia cakap itulah, tapi kita tak dengar lah. Mayat cakap, kalau dengar tak ada talqin. Nah, kita pula kena talqin. Lari cawak lah. Tak apalah, ada hadis dhaif. Cari kitab ni, Mutiara, bukan, Sinaran Matahari. Sinaran Matahari. Saya mengaji kitab ni. Saya dengan Dobik ni. Tapi itulah, kitab ni saya pun dapat apa step gitu ya. Dia jawab bagi kitab kitab siapa lah? Game Polih dulu lah. Wahabi Polih. Syekh Abdul Qadir. Habis dia jawab. Yang disebut di antara dia, yang disebut oleh Wahabi itu, dia kata apa? Tidak ada bacaan talqin dan tidak ada tahlil. Tahlil pun tak ada. Lepas tu dia jawab satu-satu. Syekh Abdul Qadir siap buat main dalil lagi. Siap habaq lagi. Dalil ni duduk dalam kitab mana? Dah tak jumpa sangat dalil. Tolong habaq bagi. Kok tak jumpa. Habis. Lagi tengok lagi, dia kata
Ni dia kata hadis dhaif harus, lepas tu dia kata dan hadis yang dhaif itu harus diamalnya, nya hadis dhaif. Diamal tu pada fadilat, pada bab kelebihan amal. Serta ada ayat Quran suruh pada firman-Nya nya Allah Taala wa zakir. Zakir tu fi'il amar, suruh tu. Nah, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Telah lalu sebut maknanya. Adapun firman Allah wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ni puak-puak ni duk guna dalil ni. Depa guna dalil ni nak habaq kata pahala orang hidup ni tak boleh sampai kepada si mati. Nak depa guna dalil ni nah wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Saya tak terlupa nak cari ni surah apa. Nah, balik cari sendirilah. Artinya dan bahawasanya tiada ada bagi manusia melainkan barang tu amalan yang ia berusaha dalam dunia. Nah. Jadi tak ada melainkan apa yang dia usaha kat dunia. Jadi depa guna dalil ni kata tak sampailah kepada si mati. Nah. Lepas tu dia kata apa? Maka telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah ayat ini mansukh. Apa mansukh? Tafsir. Sudah Tuhan batal hukumnya. Tu tafsir bagi mansukh. Maksud dia dibatal. Mansukh ni maksud dia yang dibatal, yang dibatalkan hukum dia. Dengan ayat mana? Ni. Ayat ni cari dalam surah At-Tur ayat 21. Saya cari ni waw tu tak ada tu. Wa al-haqna, bukan al-hiqna tu. Al-haqna, lepas tu ada jatuh tu. Bihim. Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Tu. Al-haqna bihim, kena tambah bihim. Ba mim. Nah, al-haqna bihim dzurriyyatahum. Balik tengok surah At-Tur ayat 21. Artinya telah kami hubung amalan mereka itu akan anak cucu mereka itu. Jadi kat sini dalil ni memansuhkan apa hukum bagi ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Jadi tak boleh kita kata pahala tak sampai kepada si mati. Banyak lagi dalil di antara dia hadis Nabi. Nabi tanam pelepah tamar tu pun boleh dapat manfaat kepada orang mati. Lepas tu dalam hadis Nabi kata apa? Idza mata banu adam in qata'a amalahu illa min thalath. Apabila mati anak Adam maka terputus amalan dia melainkan 3 perkara. Mana? Yang pertama anak yang soleh yang berdoa. Anak yang soleh yang berdoa, lepas tu sedekah jariah. Lepas tu satu lagi apa? Ilmu yang bagi manfaat. Kata tak boleh sampai pahala tu dalam hadis tu abang kata sampai. 3 perkara tu boleh sampai. Ilmu yang bagi manfaat. Bila orang guna, dia duk mengajar ilmu, orang duk guna lagi, dia matilah. Tapi pahala tu sampai, orang tu buat pasal apa? Pahala sampai. Lepas tu anak yang soleh yang berdoa tu sampai. Banyak dalil lagi. Mayang-mayat doa buat apa tak sampai. Dekat dalam mayang-mayat tu ada doa untuk si mati. Dia doa lah tak sampai. Tu sampai. Boleh lah. Banyak. Dia doa lain kali tukar. Doa untuk orang hidup lah. Mati tak boleh sampai lah. Kita kena tukar lah. Ni salah ni. Dia pandai lagi pula. Dia ubah banyak-banyak. Tak ubah pula tentu. Pelik betul. Jadi dia telah lagi dia kata adapun firman-Nya Allah Taala. Hak depa duk pegang juga. Dalil ni depa duk pegang juga. Wa ma anta bimusmi'in man fil quburi. Ini surah Fatir ayat 22. Surah Fatir ayat 22. Artinya tiada engkau Nabi Muhammad lah. Dengan memperdengar mereka yang di dalam kubur. Tu macam mana pula? Ayat Quran kata tak boleh tu, kamu tak boleh dengarkan orang yang dalam kubur.
Dan firman-Nya Allah, innaka la tusmi'ul mauta. Hak ni surah An-Naml. Suratul Namli. Nah, surah An-Namli ayat 80. Artinya bahawasanya engkau Nabi Muhammad tiada memperdengar orang yang mati. Tu dalam Quran kata tak boleh dengar oleh orang mati. Pening kita. Nah, maka tengok cara ulama jawab. Dia kata, maka ini ayat ditujunya ini ayat ni kepada orang yang kafir. Orang kafir. Dengan makna orang kafir Arab itu degil. Tiada mahu dengar seruan Nabi kepada beriman. Mereka ni degil. Tak mau dengar seruan Nabi kepada beriman. Semacamlah diseru orang kafir yang mati dan yang dalam kubur. Macam itulah. Macam seru orang kafir mati. Nak abang kata apa? Mereka ni mati dah, hidup mereka macam mati lah. Orang duk ajak beriman, mereka tak mau dengar. Jadi Tuhan nak samakan orang kafir hak duk hidup tak mau nak beriman ni, samakan dengan orang mati. Tak boleh nak bagi dengar orang yang mati dalam kubur. Dia macam itulah. Maksudnya orang kafir hak mati pun sama juga, depa tak boleh dengar. Misalnya seperti kita larang satu budak, jangan buat begian-begian. Jangan naik pokok. Maka budak itu buat juga. Dia naik juga pokok. Duduk atas pucuk lah. Buat juga yang kita larang itu. Maka kita kata budak ini tiada dengar yang aku larangnya. Apa maksud budak ni tak dengar? Makna budak ini tak dengar ni, ia tiada mahu turut yang kita larang itu. Dia tak mahu turut. Tak dengar ni maksud dia tak turut. Bukan ia tuli pekak, bukan kita cakap dia tak dengar, cuma dia tak mahu nak turut. Maka makna tiada dengar itu, tiada dengar pada ayat Quran tu, tiada mahu terima. Bukan makna tiada dengar itu tuli, bukan orang kafir tu tuli, tapi depa tak mahu terima. Tak mahu terima. Ajak beriman, tak mahu terima. Kok tu cara jawab kalau depa guna dalil ni. Ayat Quran ni. Satu perengan lagi habis bab talqin. Dia kata apa? Dan telah lalu sebut hadis yang sahih menyatakan mayat di dalam kubur itu dengar suara pijak kasut-kasut sahabat-sahabatnya berjalan. Maka manakala tetaplah mayat yang dalam kubur itu dengar, maka sunatlah kita tolong peringat akan dia akan mayat. Dah kita tahu kata mayat boleh dengar, sunat kita tolong peringat. Sebab kita beramal dengan ayat Quran, wa zakir fa innal zikra tanfa'ul mu'minin. Tu. Pada menjawab soalan munkar dan nakir. Abanglah ni sagi mai pula malaikat munkar dan nakir, aku tak tahulah. Tukang baca talqin pun nak bagi orang takut lagi. Aku tak tahulah. Mai pula malaikat munkar dan nakir. Jangan gentar. Tu ayat tu. Duk atas boleh. Cakap macam jangan kamu gentar. Ingatlah. Bila mereka tanya man rabbuka, maka jawablah Allah Tuhanku. Tu. Kemah mau duk atas kemah. Duk dalam tu tak tahulah. Jadi kita bagi juga, kita habaq juga. Soalan munkar nakir, nak jawab macam mana soalan munkar nakir. Sebab apa? Kerana mengikut suruh Allah pada firman Allah, wa dzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Artinya, dan hendaklah kamu memperingat akan orang. Ingat akan orang. Orang tu tak mati, tak apa, hidup, tak apa, umum. Maka bahawasanya memperingat itu dapat manfaat, dapat guna akan orang yang beriman. Habis. Dan sunat bagi orang yang ada di sisi kubur itu berdiri di sisi kuburnya qadar lamanya 1 jam. Wallahu a'lam. Tenang tu. Habis habaq talqin.